Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pelajar-pelajar dikasih sekalian, kita berpindah pula kepada unit yang kedua, hukum mim sakinah. Dalam tajuk pelajaran yang keempat, iaitu indahnya tajwid bagi tingkatan 2. Hukum mim sakinah iaitu apabila mim mati atau mim sakinah disebutkan dengan mim yang tidak berbaris dengan atas, bawah, depan. Ini kita panggil sebagai mim sakinah. Apabila mim sakinah ini bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah, maka ia akan menghasilkan 3 hukum. Hukum yang pertama kita panggil sebagai idgham mithlaini. Idgham mithlaini, atau boleh juga kita panggil dengan nama idgham syafawi. Idgham syafawi. Hukum idgham syafawi ini iaitu apabila mim mati bertemu dengan mim. Cara mudah untuk kita ingat, dan Ustaz selalu memberitahu kepada anak-anak murid Ustaz, bila kita sebut perkataan idgham, ada mim di hujungnya. Idgham, ada mim, ia menunjukkan bahawa kita boleh gunakan perkataan itu untuk kita ingat bahawa mim mati bertemu mim, namanya idgham tambah dengan mithlain ataupun syafawi. Cara bacaannya memasukkan bunyi mim ke dalam mim. Mim mati itu dimasukkan ke dalam mim yang berbaris serta didengungkan. Bagaimana cara bacaannya? Iaitu contoh yang pertama, lahum mathala, lahum mathala. Kita baca dengan dirapatkan bibir dan didengung. Dengung serta dimasukkan ke dalam huruf yang kedua tadi. Lahum mathala. Contoh yang kedua, lahum mastata'tum min quwwah. Ada 2 contoh sini. Lahum mastata'tum min quwwah. Iaitu pada lahum ma dengan mastata'tum min. Okey. Sekali lagi Ustaz baca. Lahum mastata'tum min quwwah. Itu hukum idgham mithlaini atau idgham syafawi. Yang kedua, apabila mim mati atau mim sakinah ini bertemu dengan ba. Nama hukum ini ialah ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi. Cara bacaannya ialah menyembunyikan bunyi mim serta dengung. Menyembunyikan bunyi mim serta dengung. Yang mana apa yang disebutkan dalam buku teks ini adalah tidak tepat. Tidak tepat. Yang mana sepatutnya hukum ikhfa syafawi ini ialah kita mengambil bunyi mim tersebut dan kita masukkan terus berada di tepi. Ustaz ulang balik, kita mim kita letakkan di tepi huruf ba, sebagaimana contoh yang nanti Ustaz akan sebutkan, iaitu pada perkataan tarmihim bi. Tarmihim bi. Iaitu kita tetap juga membunyikan mim tersebut. Kita bunyikan mim dalam keadaan dengung, kemudian kita sebutkan huruf ba. Bacaan ikhfa syafawi ini adalah sama dengan bacaan iqlab. Tidak ada perbezaan bacaan di antara keduanya, melainkan daripada yang diriwayatkan daripada ulama-ulama dari Iraq. Maksudnya, bila disebutkan ulama-ulama dari Iraq, ia adalah merupakan kategori ulama baru. Sedangkan ulama-ulama mutaqaddimin, ulama-ulama yang awal dahulu, tidak membezakan di antara bacaan iqlab dengan bacaan ikhfa syafawi. Jadi,
perkataan menyembunyikan mim ini adalah agak tidak sesuai. Walaupun namanya adalah ikhfa syafawi, tapi kita tetap juga membunyikan mim mati itu di tepi huruf ba dan disambung terus dengan bunyi ba sebagaimana yang Ustaz contohkan tadi. Sekali lagi, tarmihim bihijaratin. Contoh yang kedua, wa anihkum bainahum bima anzalallah. Wa anihkum bainahum bima. Itu cara bacaan bagi ikhfa syafawi. Tapi para pelajar kena berhati-hati dalam menjawab soalan peperiksaan. Kena baca ataupun kena hafal yang inilah, kerana ini buku teks. Nanti mungkin para asatizah yang merujuk, ustaz-ustaz yang merujuk, ustaz-ustazah yang merujuk terus kepada buku teks tanpa memperincikan maksud sebenar kepada cara bacaan hukum ikhfa ini, kemungkinan ini mempersalahkan cara bacaan yang mungkin diketengahkan atau dijawab oleh pelajar dengan ulasan-ulasan yang lain. Ustaz jelaskan di sini untuk memberikan kefahaman bukan sahaja kepada pelajar, bahkan kepada guru-guru yang mungkin agak kurang faham bagaimana cara membaca hukum yang berkaitan dengan ikhfa syafawi ini. Yang terakhirnya adalah izhar syafawi. Izhar syafawi maknanya mim mati atau mim sakinah itu tidak kita dengungkan. Kita sebutkan mim mati dengan sejelas-jelasnya. Kita bunyikan dengan sifatnya. Sebagaimana nun mati, sifat yang terdapat pada mim mati juga adalah sifat tawassut atau bainiyah. Kita bunyikan bunyi mim itu sebagaimana contoh yang dibawa di sini, salatihim. Bunyi him. Jadi salatihim sahun. Contoh yang seterusnya, wayamna'unal ma'un. Wayamna'u. Mim mati kita sebutkan betul-betul. Kemudian kita sebutkan huruf yang seterusnya dari kalangan huruf izhar syafawi. Kesilapan dalam membaca izhar syafawi ini sebagaimana yang berlaku pada hukum izhar halqi, iaitu ada sebahagian pembaca yang menghentikan bacaan secara tiba-tiba. Sebagai contoh, salatihim sahun. Wa yamna'u. Dalam lafaz salam, assalamualaikum warahmatullah. Jadi ini kesilapan yang sepatutnya kita baca dengan assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Itu cara bacaan yang betul bagi hukum izhar syafawi. Jadi Ustaz ulang balik sedikit. Hukum mim sakinah ini hanya ada 3 sahaja. Idgham mithlain atau idgham syafawi. Mim mati bertemu dengan mim. Ikhfa syafawi. Mim mati bertemu dengan ba. Sementara izhar syafawi, iaitu mim mati bertemu dengan selain daripada mim dan juga ba. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.